Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid. Dan alhamdulillah telah pun kita melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah dalam suasana PKPP, seperti yang disebutkan oleh Tuan Bilal sebelum maghrib tadi, SOP-nya ya. Jadi kita kena ikutlah apa nak masuk ke dalam masjid, kena isi nama, kena ambil suhu. Ambil suhu. Kalau kita kata tembok lagi tembok lagi, tembok sendiri, tembok kepala sendiri ada satu, dia lekat dekat meja, sila tembok kepala sendiri lagi, bunyi tu pelik tembok. Jadi itu adalah SOP. Jadi kita ambil lah kan, kalau kita tembok tengok 38, baliklah kan, pasal SOP. Demikian jugalah sejadah, kemudian orang Muhammad face mask, pelitup muka. Baik. Jadi kerana kita nak memutuskan rantaian COVID-19 ya, dan alhamdulillah semakin hari semakin berkurangan ya, kes yang aktif. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sehingga sifar tu boleh jadi sikit masa lagi kita dah tak perlulah penjarakan dan semua ni kan. Kerana bila sifar tu tak ada lah kira apa pulih sebetulnya. Jadi kerana hari ni masih ada lagi berapa puluh orang, tak sampai dah 100. Jadi kerana tu kita kena jagalah. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, virus ni benda yang kita tak nampak. Bila benda yang kita tidak nampak, pastinya kita kena lebih hati-hati kan? Kena berhati-hati sebab kita tak nampak kan? Kalau yang kita nampak, kita maklum dah kan, kita pergi manalah tempat binatang buah, zoo kan, kandang tu kandang rimau, kita berani tak nak masuk? Tak berani, pasal kita nampak kan. Pasal kita nampak tak berani masuk, cari nahas lah. Lagilah rimau tu tak makan pula, dia makan kita lah. Tu. Jadi yang diarahkan kepada kita tu semuanya adalah untuk kebaikan kita kan. Jangan kita bangkanglah ni pasal apa, nak jarak semeter-semeter, sedangkan sembahyang berjemaah perlu rapat-rapatkan saf. Sayyidina Muhammad rapat dan luruskan saf. Tak apalah, kerana di sana ada apa tu kita sebutkan perkara yang difatwakan kan? Bukan calang-calang ya. Nak keluar apa tu fatwa kan? Jangan kita ambil fatwa Sayyidina Muhammad di FB kan? Di FB tu medium sosial ni macam-macam orang bagi fatwa. Kita ambillah fatwa daripada Sayyidina Muhammad yang berkelayakan, iaitu para mufti. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita tangguh lama kerana apa tu PKP, mula dengan PKP, kemudian PKPB bersyarat, sekarang PKPP pemulihan ya. Dan insya-Allah PKPP ni sampai 31 Ogos kan. Mudah-mudahan habis PKPB tu tak ada dah PKP apa semua ni kan.
Pasal kita dah PKP dah beberapa bulan kan. Semua tu Allah Sayyidina Muhammad menjadikan pengalaman kepada kita kan. Tak pernah masjid tutup. PKP masjid tutup. Ada satu ketika tu bila saja boleh hadir azan kan. Imam tak boleh mari kan. Saya pun imam, ada satu ketika tak boleh mari masjid. Bila mari azan balik. Maka itu arahan kita kena aku. Dan alhamdulillah hari ni dah Allah Sayyidina Muhammad dah buka kan, ikut kapasiti masjid. Maka ramailah. Kalau dulu mula dengan 12 orang, kemudian 60 orang, sekarang ni ikut kapasiti masjid. Tapi ikut kapasiti masjid tak penuh juga kan. Solat fardu lah Jumaat boleh jadi penuh. Tu kita duk ingat orang duk bising pasal apa masjid tutup, kok lah masjid buka fardu ni nak penuh, kok lah nak penuh macam Jumaat tak. Pasal itu iyalah ya. Pasal apa masjid tutup ni tak penuh-penuh masjid tutup dan sebagainya. Sepatutnya orang yang kata tu kan, dia kena mari tiap-tiap waktu kan. Tu muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi lama kita tangguh, kita sambung. Saya pun tak tanda mana. Jadi kita masuk tajuk hari tu ni, kita masuk tajuk yang barulah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, hari tu ni anutan anutan bahasa Arab kita dah baca dah. Kemudian kita masuk tajuk barulah, gambaran masyarakat Arab jahiliah. Itu dalam kitab muka surat 39. Kita masuk tajuk yang barulah. Yang anutan bahasa Arab ni kita dah baca dah. Agama ya, dalam bangsa Arab, kemudian kepercayaan terhadap binatang yang kita sebut dulu ni, atau binatang melintas. Kita berjalan, biawak melintas. Ni ada benda buruk akan berlaku, kita pun tak jadi. Kita nak mari masjid molek dah ni, naik motor, biawak melintas depan motor kita. Ni ada petanda tak baik ni. Jadi kita pun pusing, patah balik rumah, tak perlu. Pasal itu kepercayaan, kalau kita sebut dulu ni, kepercayaan dalam kalangan bangsa Arab. Baik. Jadi gambaran masyarakat Arab jahiliah, iaitu dia ada perkara hak ehwal masyarakat, hak ehwal ekonomi, kemudian moralnya, disebut moral, disebut akhlak pasal belum lagi Islam. Kerana dalam kita katakan moralnya, ada moral yang baguslah, menepati janji Allah Sayyidina Muhammad, kemudian melayani tetamu. Depa layan sungguh tetamu. Nanti kita akan bicara. Baik, kita masuk dulu pada hak ehwal masyarakat. Hak ehwal masyarakat ni lebih kepada bagaimana proses hubungan perkahwinan lah lelaki dengan perempuan. Maka disebutkan komuniti bangsa Arab sesama mereka adalah dalam berbagai-bagai hubungan, berbeza di antara satu dengan yang lain. Ikatan seorang lelaki dalam kalangan bangsawan merupakan hubungan yang tinggi dan maju ke depan. Golongan yang bangsawan kelas pertama. Beliau menikmati kebebasan yang tinggi. Kata-katanya adalah perintah yang harus dilaksanakan. Pendapatnya adalah dihormati. Pelaksanaannya harus dikuasakan meskipun melalui kekuasaan mata pedang. Seorang lelaki Arab yang mahu disanjung mengikut pandangan Arab harus menjadi sebagai insan pemurah dan berani. Maka beliau tidak akan bercakap pada keseluruhan masanya kecuali dengan seorang perempuan tertentu sahaja. Hal di mana perempuan ini kiranya boleh mengumpul seluruh kabilah untuk keamanan dan kesejahteraan, atau kalau beliau hendak, beliau boleh menyelesaikan sengketa perangan di antara mereka semua. Jadi wanita ni dalam kalangan bangsawan yang kita katakan ketua lelaki, maka wanita dia tu pun ada, kita sebut diangkat, disanjung. Sehingga kan disebutkan di sini boleh mengumpulkan kabilah. Kemudian bila berlaku peperangan, persengketaan, wanita ni boleh nak berdamaikan mereka. Namun demikian, seseorang tokoh lelaki masih tetap dianggap, kalau tadi peranan wanita, akan tetapi lelaki itu masih tetap dianggap sebagai kepala sesebuah keluarga.
ketua keluarga lah. Pemilik kata putus. Dan hubungan lelaki perempuan adalah hubungan perkahwinan yang diijab qabul melalui kendalian para wali-walinya. Kaum wanita tidak berhak melanggar kata-kata mereka. Baik. Jadi golongan bangsawan ni, pernikahan mereka ataupun hubungan lelaki dengan perempuan ni, ya, bagaimana cara ni, iaitu dengan menikah juga, dengan melalui para wali, diijab qabul juga. Baik. Maka kita nak tengok adakah cara lain lagi, ada dah kan? Selain daripada hak menikah ni. Adapun pergaulan lelaki perempuan di lapisan-lapisan lain, tadi hak bangsawan. Manakala hak bawah pula, terdapat bermacam-macam cara. Mungkin boleh kita guna bahasa sebagai hubungan pelacuran dan mungkar. Imam Abu Dawud telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa perkahwinan di zaman jahiliah melalui 4 cara. Nikah dalam zaman jahiliah tu ada 4 cara. Allahumma salli ala Muhammad. Salah satu daripadanya adalah seperti perkahwinan di hari ini, di mana seorang lelaki akan meminang calon isterinya dari walinya dengan mahar, kemudian dilakukan proses pernikahan, ijab qabul. Jadi salah satu ni seperti hak pernikahan hari ini, juga seperti pernikahan hak bangsawan tadi lah. Melalui para wali, kemudian ada maharnya, diijab qabulkan. Baik, itu yang pertama, yang pada kedudukan yang tinggi lah. Menjaga, kalau hak ni cara ni dia jaga nasab. Nasab tu terpelihara. Sejenis lagi, yang kedua, di mana seorang lelaki akan berkata kepada isterinya. Ni maksud, ni dia dah suami isteri. Tapi suami ni dia kata kepada isterinya apabila suci dari haidnya, ayuh pergilah kepada si fulan itu, ambillah benih darinya. Dalam tempoh ini si lelaki, ni suami akan mengasingkan dirinya dari isterinya hinggalah si isteri jelas mengandung hasil persubuhannya dengan lelaki yang dikehendaki oleh suaminya. Ni apa makna Allahumma salli ala Muhammad, menyuruh isteri ni pergi melakukan hubungan dengan lelaki mana? Lelaki lain. Ni disebut nak ambil bakar. Kalau menatang tak apa, menatang tak apalah. Kita tengok ni, kita bela lembu, kawan kita pun bela lembu juga. Lembu kita nampak apa cik-cik kat belakang. Lembu member kita besar, jadi kita nak kahwin. Tak apalah lembu. Lembu kita betina nak kahwin lembu jantan hak kawan kita, tak apa. Ia tak ada menikah lembu ni. Ia tak ada apa tu kita katakan peraturan. Tidak seperti manusia ada peraturan atau syariat. Jadi ini suami suruh bini dia, isteri dia pergi dekat lelaki mana, dia nak ambil bakar lelaki tu. Ni pelik lah, kita fikir lagu mana boleh berlaku. Tapi kerana dah menjadi, kita katakan kebiasaan tu, perkara tu berlaku, dah menjadi biasa pada tertentu, pada apa kita sebut tadi, pada lapisan-lapisan tersebut tadi ni, maka dia tidak berasa apa, baik suami maupun isteri. Sehingga suami suruh isteri dia, dan isteri dia aku ikut. Boleh jadi dia nak apa, isteri dia pergi lelaki tu perkasa ke contoh. Gagah perkasa, dia nak ambil bakar tu. Sadar. Contoh. Atau yang nak ambil bakar tu, bakar cerdik pandai. Jenis otak geliga contoh. Atau nak ambil bakar tu comel, cantik, segok contoh. Maka tu semua apa tu dalam Islam ni dilarang lah bakar. Makna apa tu kita seolah tidak reda dengan kalau begini tidak reda kan. Sebab tu kena reda ya. Suami isteri tu anak lahir macam mana ya reda lah, Allah nak pergi lagu mana kan. Ada suami isteri yang biasa-biasa, anak mari cudi kan. Ada tu Allahumma salli ala Muhammad, ini ceritalah wallahu alam betul-betul kan. Lelaki yang suami ni, lelaki ni kira hebat cudi tapi bodoh. Tak tahu kot orang buat cerita.
Kemudian dia nikah dengan seorang perempuan. Perempuan ni comel tapi tak cudi. Bodoh lah. Jadi dia nak agar lahir nanti comel macam bini dia, cudi macam dia. Tapi lahir bodoh macam bodoh macam dia, bodoh macam bini dia, teruk lagi. Tu sebab apa? Sebab perkara ni bukan kita yang tentu. Bukan yang kita tentu ni kita nak tu mari hak ni mari comel tak. Pasal hak ni semua adalah Allah Subhanahu Muhammad, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah kepada Allah. Hatta anak lelaki perempuan pun kita tak boleh nak proses buat. Pun kita berserah kepada Allah dan kita berdoalah nak anak lelaki. Kita dapat anak perempuan dah 5 orang, tak ada lagi anak lelaki. Jadi doalah kepada Allah, kan. Kalau Allah berkehendak nak beri anak lelaki, ya dapat. Kalau Allah tak berkehendak nak beri anak lelaki, ya tak dapat. Gitu. Kita kena redha. Itu redha dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak mendatangkan redha? Macam tadi, semua kita bila anak ni kita akan nak juga. Kalau kita semua anak lelaki, kita nak juga anak perempuan, kita nak juga anak lelaki. Anak lelaki ni dia lebih kepada nasab tu. Ataupun lelaki belakang kita nak juga anak perempuan. Gitulah. Maka bagaimana nak mendatangkan redha setelah kita dah berusaha, berdoa dan macam-macam kita buat, tetap tak dapat lah. Maka kita redha bagaimana? Kita meletakkan bahawa boleh jadi apa yang aku nak ni. Kalau kata anak perempuan semua kita dapat, kita nak sangat anak lelaki tak dapat-dapat. Maka bagaimana nak mendatangkan redha? Maka kita letakkan boleh jadi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu nak anak lelaki tu tak dapat-dapat. Wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi dia buruk bagi kamu. Kita tak tahu. Kan? Bagaimana dalam suratul Kahfi disebutkan dalam perjalanan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kan? Dalam perjalanan itu ada 3 peristiwa, salah satunya wa ammal ghulam. Seorang kanak-kanak ditangkap ataupun diambil, kemudian dibunuh oleh Nabi Allah Khidir. Maka apa kisah dia? Bahawa Nabi Allah Khidir melihat, dan Nabi Allah Khidir ini sebut dalam tafsir, ya, menjelaskan tentang ayat tersebut, diberi ilmu laduni. Ilmu laduni ni maksud dia tengok, dia boleh nampak lepas. Kalau cerita orang buat, dia panggil apa? Sixth sense, deria yang ke-6. Makna deria yang ke-6 tu dia nak bagi apa? Semacam itulah ilmu laduni lah. Makna dia tengok, dia nampak apa yang akan berlaku nanti ke depan. Jadi Allah Khidir, Allah beri ilmu laduni. Dia nampak budak tu, nanti budak ni akan merosakkan mak dan ayah dia. Jadi dia pun Allah Muhammad ambil bunuh. Pasal dia tahu kita tak boleh lah. Jangan pula kita kata aku ada ilmu laduni. Tak boleh pasal tu ilmu laduni ni bukan apa. Kalau dalam peristiwa ayat tersebut menjelaskan bahawa Allah beri kepada Nabi Allah Khidir, tidak Allah beri kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita lagi siapa? Manusia biasa ya. Baik. Itu yang kedua, iaitu suami suruh isteri dia pergi kepada lelaki itu. Maksudnya suami itu dia dah deal dah dengan lelaki itu. Maksudnya dia dah bincang dengan lelaki itu, maka masing antara din mana redha, setujulah kau. Jadi bila isteri ni pergi dengan lelaki itu mulakan hubungan, maka si suami itu tak berhubungan dengan isteri dia, sehingga si isteri Rasulullah Muhammad sah mengandung. Sehingga jelas mengandung hasil persubahannya lakinya dikendaki calon oleh suaminya dulu. Sekiranya jelas dan berhasil persubahannya tadi, barulah si suami akan berseketiduran. Makna barulah suami tadi tu melakukan hubungan dengan isteri dengan tujuan untuk mendapat anak baka baik nanti. Anak baka baik. Makna dia nak ambil baka daripada lelaki yang dia suruh bini dia, isteri dia pergi hubungan. Perkahwinan ini digali dengan istibdha atau perkahwinan memperolehi baka. Jadi sebenarnya bodoh juga.
Mana dia suruh bini dia pergi ke lelaki lain. Kemudian dia meletakkan diri dia tu bakar tak molek. Pasal bakar baik duk lelaki lain. Itu. Baik. Sebenarnya kita ni sama je. Ya, iaitu dari Nabi Allah Adam dan Hawa. Makna kita ni daripada Nabi Allah Adam dan Hawa semua kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan perbezaan individu ni pada keadaannya warna kulit ke, bangsa ke tak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa parah, juga tidak melihat kepada harta. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah melihat kepada hati kamu, iman ke, takwa ke, kufur ke, wa a'malikum, dan juga amalan kamu. Jadi tidak dibeza. Inna akramakum mindallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwanya. Bukan pada bangsa, bukan pada warna kulit, bukan pada comel ke, huduh dan sebagainya. Itu pada takwa. Qulubikum wa a'malikum. Jadi ini adalah perkahwinan, bukan perkahwinan lah, hubungan ya yang Allah SWT Muhammad yang dilarang lah, yang salah, tetapi berlaku dalam masyarakat Arab. Kemudian yang ketiga, jadi tepat. Yang ketiga, di mana beberapa orang lelaki kurang dari 10 orang akan melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Dan bila mana perempuan ini mengandung dan senyum bersalin, dan selepas beberapa malam beliau akan menjemput kesemua lelaki tadi ke rumahnya, dan tidak seorang pun akan menguzurkan diri atau menolak jemputannya tadi. Dalam majlis itu beliau berkata kepada mereka semua dengan ucapan, kamu semua masih ingat kerja-kerja kamu semua, dan kini aku sudah hampir melahirkan anak, atau aku dah melahirkan anak, dan ianya anak kamu wahai si fulan. Maka di masa itu si perempuan tadi akan menasabkan kepada orang yang beliau pilih. Maka dengan itu si anak tadi akan menjadi keturunannya. Baik, yang ketiga ni Allah SWT Muhammad, mana wanita ni melakukan hubungan dengan beberapa orang lelaki, tapi kurang daripada 10. Tak lebih 10. Mana tak sampai 10, boleh jadi 5 orang. Maka ni dia kata hubungan zina lah. Berzina tapi tetap orang tu. Maksud kita kata 5 orang, A, B, C, D, E. Wanita ni melakukan hubungan untuk main dalam 5 orang ni, berhubungan dengan 5 orang ni, maka mengandung. Bila bersalin, maka dia akan panggil 5 orang ni. Panggil 5 orang ni, beritahu bahawa hampa ni melakukan hubungan dengan aku sehingga aku mengandung 5 orang. Maka wanita tadi ni akan memilih siapa dia daripada 5 orang ni untuk dinasabkan anak dia. Okey. Yang ni. Ni yang ketiga. Dan kalau yang keempat ialah sebilangan yang ramai akan mendatangi seorang perempuan. Tadi kurang dia ada 10. Mana tetap berapa orang tu. Hak ni ramai. Mendatangi seorang perempuan dan beliau tidak boleh menolak sesiapa yang mendatanginya. Maka ni ibarat macam disebutkan sebagai apa? Pelacuran lah. Maka lelaki akan datang, dia tak tolak. Perempuan ini adalah sundalan, pelacur lah. Mereka memasang bendera-bendera di muka pintu rumah sebagai isyarat untuk pelanggannya. Ada tanda. Dipacak bendera, mana sebagai tanda. Jadi orang lelaki, pemuda mari lalu tengok ada pacak bendera, maka menggambarkan bahawa dalam rumah tersebut ada wanita lah, ya, yang kerjanya sebagai Allah SWT pelacur lah, gitu. Sekiranya perempuan ini mengandung dalam hubungan tadi, mengandung dan melahirkan anak, pelanggan-pelanggannya akan berkumpul di hadapan seorang tukang tilik. Ni kena ramai. Hak tadi ramai juga, tapi tak sampailah 10 orang. Ni bila gini ni 10 orang ni, 50 orang ke 60 orang ke. Kalau kata 50 orang lah, maka dah nak tentu ke mana. Kalau hak 5 orang tadi tu, maka wanita tadi tu dia tengoklah bayi dia, tengok ni rupa macam apa.
A, B, C, D macam D contoh. Jadi dia nasab kepada D. Jadi D tak boleh kalah. Gitu. Ni dari sudut hak nombor 3 tadi. Hak nombor 4, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramai kerana dia apa tadi? Pelacur kan. Jadi ramailah lelaki mendatanginya. Jadi yang ni bila dia mengandung melahirkan anak, maka dia panggil pelanggan-pelanggan dia ni. Dia nak tahu mana pelanggan-pelanggan dia. Maksudnya apa kita nak sebut, senarai lah, dia senarai. Maksud apa yang dia datang kepada dia, tulis nama. Datang dia tulis nama. Bukan tulis nama hak SOP kita tu. Tu nak pergi masjid. Apalah. Ni pasal dia nak rekod juga ni. Dia nak rekod pasal nanti dia nak tentukan, nanti nak jumpa tukang tilik, nak tentu siapa bapa kepada bayi yang dia lahir. Jadi mana kaedah dia itulah, ambil lah maklumat. Nama, bila mana, tu. Kemudian adalah senarai itu. Jadi senarai tadi itu ia menghubungi balik pelanggan-pelanggan dia. Kemudian pergi jumpa tukang tilik. Setelah itu maka si anak kecil itu pun diserahkan kepada siapa yang dipersetujui. Makna ditentukan melalui tilikan. Maka diberikan atau disandarkan kepada siapa yang dipilih itu. Siapa yang terpilih itu tidak boleh menolaknya. Kalau kata 50 orang, 1 sampai 50. Maka ditilik-tilik 7, nombor 24 je tu. Pemuda lelaki 1 sampai 50, kalau kata 50 orang. Sebab ramai. Tilik 24. Maka hak 24 tu tak boleh tolak. Jangan buat 24. Ni mana kata dari sudut dia punya, kita sebut peraturan dia gitu. Dia tak boleh kata, mana boleh aku? Nu ramai lagi nu. 49 lagi. Mana aku? Tak. Pasal dia dah jadi, kita katakan peraturan dalam masyarakat Arab masa ni. Walaupun di sana ada yang masih menjaga nasab dengan pernikahan yang melalui wali, ijab qabul ada mahar. Maka hak tu yang jaga nasab, yang melalui nasab yang cantiklah, yang baik. Hal lain-lain ni yang disebutkan ni, hal lain-lain ni mana nasab, masalah bernasab. Walaupun dinasabkan kepada bapa tadi, tetapi dari sudut kaedah nasabnya juga tidak betul. Tu. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, wanita kan dia tak boleh nikah ramai. Bila ia dah ada suami, maka dia haram nikah. Haram nikah selagi mana dia ada suami. Kerana kesan dia bagaimana? Kalau sekiranya wanita tu ada 2 suami, betul. Maka yang mengandungnya wanita. Lain kalau mengandung lelaki tak apa. Tu. Kalau lelaki mengandung tak apa. Kalau lelaki mengandung, wanita tu 2 suami tak apa. Tapi hakikatnya wanita yang mengandung, bukan lelaki. Jadi kerana wanita mengandung, jadi nak lahir anak, nanti nak nisbah nasab anak tu kepada siapa. Tu. Cuma hal kita sebut ni, walaupun dinisbahkan secara tadi dipilih oleh wanita tersebut pada cara yang ketiga, manakala cara yang keempat tadi, jenis yang keempat pula ditentukan oleh tukang tilik, tetapi tetap dari sudut nasabnya rosak. Baik itu Islam, Allahumma salli ala Muhammad, tetapnya gitu. Wanita dan sehingga bagaimana pula nak pastikan nasab itu benar-benar tidak rosak, ya, kalau sekiranya berlaku perceraian, kan, maka ada tempoh iddah. Tempoh menunggu bagi wanita yang diceraikan suami. 3 kali suci. Tempoh iddah tadi tu, kenapa tempoh tu ada? Kerana nak memastikan rahim isteri suci daripada benih bekas suami. Sebab itu kalau wanita yang diceraikan tu, dia ada 4 keadaan. 1, yang diceraikan yang masih lagi haid 3 kali suci. Kemudian yang dah putus haid 3 bulan. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, yang mengandung sehingga melahirkan anak. Dan yang keempat, Allahumma salli ala Muhammad, yang belum disetubui.
kan. Yang belum disetubuhi, yang diceraikan oleh suaminya, sebelum disetubuhi, wanita ini tiada iddah. Kenapa tiada iddah? Kerana belum kita sebut tadi, rahim wanita tadi bersih daripada benih bekas suami dia, pasal tidak sempat disetubuhi. Berbeza kalau kematian suami, kerana hikmah daripada iddah tadi ni, hak tadi Allahumma salli ala Muhammad, diceraikan itu nak memastikan rahim isteri bersih daripada benih bekas suami. Kematian sebagai tanda perkabungan, kesedihan. Walaupun belum disetubuhi. Kita beri contoh nikah pagi, Allahumma salli ala Muhammad, petang meninggal suami, contohlah. Maka wanita ni belum disetubuhi, tetap juga iddah dia arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari, walaupun tidak disetubuhi. Kerana iddah bagi kematian suami itu, hikmah dia adalah Allahumma salli ala Muhammad, sebagai tanda kesedihan. 4 bulan 10 hari belakang. Cuma mengandung saja sehingga melahirkan anak. Baik. Maka Islam menitik beratkan tentang nasab. Berbeza masyarakat Arab yang kita sebut tadi ni. Ni. 3 lah cara kan. 3 cara yang tak betul, yang merosakkan dari sudut nasab. Macam tadi suami isteri dia ni. Hak yang cara ketiga, keempat, jenis 3, 4 tu bukan suami isteri, berzina. Hak yang kedua, suami isteri. Tapi kerana obses lah kita kata, kepada bakar ni kan, obses nak tengok bakar, kalau dia boleh jadi dia kecil halu, suami halu kecil. Lepas tu tengok, nu sadar gagah perkasa, kita nak anak gagah, contoh. Maka suruh bini dia, isteri dia pergi dengan lelaki yang gagah perkasa, contoh. Tetap nasab rosak. Walaupun dari sudut cara yang ketiga ni, dinasabkan kepada siapa? Nasab kepada suami ni, walaupun hubungan dia dengan lelaki lain. Kerana melalui sebab mereka ni suami isteri. Jadi dalam 3 cara ni adalah merosakkan nasab, keturunan kan? Yang disebutkan tadi. Yang ni lagi wanita yang ramai lelaki yang mendatanginya, maka bila mengandung melahirkan anak, maka dia disebutkan kepada lelaki yang daripada ramai tadi dipilih seorang, ditentukan melalui tilik. Ditilik, maka ditentukan demikian. Tetapi tetap juga rosak dari sudut nasab. Sebab itu Islam menjaga nasab, Allahumma salli ala Muhammad, melalui pernikahan lelaki dan perempuan. Dan perempuan tu bila menikah, selagi ada suami, maka dia haram untuk menikah lagi. Berbeza lelaki, kerana disyariatkan, dia haruskan untuk berpoligami. Kalau dia ada seorang, maka dibolehkan lagi untuk 2, 3 dan 4. Sakat 4 ya. Bila 4, maka yang kelima haram. Bila dia ada 4, dia nak menikah lagi, haram. Pasal maksimum 4 orang. Muslimin muslimat, hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita 30 minit nak SOP. Jadi kita kena ikut layan tu. Baik. Jadi itu cara Allahumma salli ala Muhammad, hubungan kita nak sebut dari sudut masyarakat, hubungan lelaki dan perempuan. Ada satu cara seperti mana pernikahan kita hari ini, iaitu melalui wali, diijab kabulkan, mahar dan sebagainya. Dan 3 lagi cara adalah Allahumma salli ala Muhammad, yang disebutkan sebagai perzinaan. Dan bila perzinaan ni, maka rosak dari sudut nasab. Dan satu lagi, tadi 4, maka ditambah lagi melalui pertembungan mata pedang dan lembing dalam peperangan. Maka kumpulan yang menang dalam pertempuran akan menawan kaum wanita dari kumpulan yang kalah. Lantaran itu wanita tawanan ini menjadi harus untuk ditiduri. Tapi anak-anak hasil pergaulan ini mengalami dan menanggung keaiban di sepanjang hidupnya. Baik, muslimin muslimat, hadirat yang dirahmati Allah. Maka begitu kita sebutkan amalan dalam masyarakat Arab. Mana yang melalui pernikahan tu tak banyak. Banyaknya ada cara yang kedua, ketiga dan keempat, iaitu amalan zina berleluasa pada semua lapisan masyarakat, melainkan yang kita sebut tadi itu golongan bangsawan, golongan yang kelas pertama. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Demikian
secara ringkas yang kita sebut untuk malam ini hal ehwal masyarakat, dan kita akan sambung untuk pertemuan yang akan datang hal ehwal ekonomi pula, berserta dengan moral ya, dalam kalangan bangsa Arab. Jadi segala itu untuk malam ini mudah-mudahan menambah kepahaman khususnya perkara yang berlaku ataupun amalan masyarakat Arab jahiliah ya, yang tidak sepatutnya berlaku hari ini, walaupun dia berlaku ya. Kalau wanita itu sebagai seorang pelacur, maka dia dalam keadaan yang cara yang keempat, tetapi bila lahir anak tak boleh nisbah, tak boleh nasab, jadi anak luar nikah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sekali itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala atas penyertaan kita bersama dalam kuliah untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ganjaran pahala yang besar dan menggolongkan kita dalam golongan hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.